pada saya begini, apa jua yang kita buat dalam hidup kita ni, kalau kita buat dengan cara yang sama, kita expect result yang berbeza, kita bukan smart lah gitu. Kalau kita berdepan dengan satu-satu masalah dan kita sudah tahu masalah itu, bila kita nak move forward selepas pada itu, kita kena guna cara yang berbeza lah. Kita tidak menggunakan cara yang sama. Sebab itu bila PAS kalah dalam pilihan raya pada tahun 2004, saya ingat lagi, saya balik daripada England menamatkan PhD pada 2001. Lepas tu 2004 kalah pilihan raya. 2005 begitu, PAS di Terengganu telah meminta satu kumpulan ahli-ahli akademik untuk menjalankan kajian politik di Negeri Terengganu. Apakah punca kekalahan, apakah trend kefahaman rakyat pelbagai segmen di seluruh 32 DUN di Negeri Terengganu, apa isu-isu yang penting bagi mereka, apa pandangan mereka tentang sesuatu perkara. Quite ekstensif, sangat agak menyeluruh, dan kajian itu dijalankan satu tim ahli-ahli akademik yang kebetulannya saya sebagai ketua penyelidik tim itu. We have a few professors yang terlibat, dan saya dalam sebagai tim kajian itu sebagai ketua. Dan saya ingat lagi, saya yang devise soalan-soalan untuk responden. Apa yang ditanya kepada responden di 32 DUN itu adalah secara direct kepada responden, bukan dengan cara telefon, bukan dengan cara internet, bukan dengan cara WhatsApp, tak ada. Tapi berjumpa dengan pengundi. Quite extensive. Saya masih ingat lagi, data-data tu bertimbun-timbun yang kita dapat. Daripada situ kita mengenal pasti apa kelemahan-kelemahan kita. Ada macam-macam faktor yang boleh kita kenal pasti dan kita perbaiki kelemahan-kelemahan kita. Termasuklah apakah yang dilaksanakan oleh pihak lawan yang menyebabkan kita kalah dalam pilihan raya. Kita kena pasti semua perkara. Jadi dengan mengetahui semua yang ada ini, barulah kita selesa untuk merancang satu strategi baru untuk masuk perang. Isunya begitu. Kita nak menghadap pilihan raya yang berikutnya lah, seperti umpama kita prepare diri kita ni untuk berdepan dengan suatu peperangan, ataupun kita masuk suatu pertandingan bola. Kita kalah bola umpamanya lah. Bila kalah, tentu kita kena buat postmortem. Postmortem itu kita kena kenal pasti A sampai Z. Bukan tahu, oh ini kelemahan kita, ini kekuatan lawan. Bukan setakat itu je. Apa langkah berikutnya kita kena buat. Dan bermula dari situlah langkah-langkah ini dijalankan secara bersama dengan kepimpinan PAS Negeri Terengganu. Sehingga kita dapat lihat kesan pada pilihan raya 2008, pada pilihan raya 2015 pada itu, 2014 ke 14. Lepas tu 2018, peningkatan yang berlaku. Jadi apa yang dilaksanakan itu pada saya bukan, it's not a temporary measures yang kita laksanakan untuk mendapatkan undi. Kalau temporary measures atau langkah sementara, 2004 naik, lepas tu 2008 turun pula. Ini berlaku peningkatan yang bertahap. Walaupun kita kata, oh lambatnya 14 tahun selepas kalah 2004 baru menang balik 2018. Lambatnya. Pada saya, untuk mendapatkan keputusan yang lebih mendasar, is a grassroots result, kita kena tengok pelbagai faktor dan kena cermat dalam melaksanakan strategi. Dan alhamdulillah, itu yang kita capai pada 2018. Bila kita capai 2018, maka kita kena buat kajian juga pasal apa sebelum-sebelum ini, isu apa yang berlaku di Terengganu yang menyebabkan kita boleh kalah dalam pilihan raya. Jadi kena cari jalan bagaimana untuk memastikan pilihan raya yang berikutnya kita boleh mendapat keputusan yang maksimal. Jadi dia bukan overnight pelaksanaan yang kita buat, tapi secara total dan secara bertahap dan difahami oleh seluruh kepimpinan yang ada di Negeri Terengganu. Bila kita jadi kajian 2018 dan saya meletakkan dasar-dasar yang ingin kita laksanakan di Negeri Terengganu ini, ianya mudah dihadam dan dilaksanakan oleh semua ahli-ahli mesyuarat dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, menyebabkan kita boleh meminimalkan isu-isu yang berbangkit di kalangan rakyat. Kita menekankan budaya politik matang dan sejahtera dan pembinaan imej yang lebih berkesan untuk mendilutkan pandangan masyarakat sebelum ini yang melihat PAS sebagai parti tutup lebay saja. PAS adalah sebuah parti yang boleh jadi mainstream parti. Itu yang besar, yang memerlukan proses transformasi dalam kaedah melaksanakan oleh PAS tanpa kita dilute dari segi prinsip dan dasar. Program membina imej, program budaya politik matang dan sejahtera ini, kita mendekati rakyat tanpa mengira fahaman politik mereka dan bersifat adil dalam masyarakat.
Itu yang menarik minat rakyat. Daripada penggal yang pertama itu, kita lebih banyak menyelesaikan perkara-perkara asas kepada rakyat. Dan alhamdulillah kesannya kita dapat lihat selepas 5 tahun kita menjadi kerajaan pada bermula 2018. Kita begini, kalau kita ada duit RM100, kita nak pergi ke pavilion umpamanya lah, shopping center, kita boleh pergi tengok je lah. Nak beli boleh beli gula-gula. Kalau beli coklat yang branded daripada Belgium tu pun satu paket tu dah RM100 dah. Jadi berdasarkan dengan duit yang kita ada, dan kita melihat sebenarnya masalah yang ada dalam negeri Terengganu ni banyak yang ditinggalkan oleh kerajaan yang lalu. Walaupun mereka claim buat bangunan itu, buat bangunan itu, bayarnya belum. Kami yang ambil alih ni, kami terpaksa membuat pembayaran. Jadi kalau kita nak buat hutang baru boleh, tapi akhirnya yang akan merana siapa? Rakyat juga. Buat hutang baru, buat loan baru, ataupun komitmen kewangan yang baru supaya kita boleh dapat buat bangunan bandar baru lah di setiap daerah dalam waktu yang singkat. Boleh, tapi akhirnya komitmen keuangan yang kita kena bayar mungkin 300 juta setahun yang terpaksa ambil daripada duit hasil negeri. Adakah itu perkara yang betul untuk dilaksanakan? Pada saya, bila perkara itu tidak betul untuk dilaksanakan, kita tak buat dulu. Kita selesaikan masalah-masalah asas dulu, dan komitmen keuangan yang saya ingat bila kita ambil alih kerajaan itu lebih kurang 300 juta setahun yang kita kena bayar projek-projek yang dilaksanakan oleh kerajaan yang lalu. Itu perlu diteruskan. Jadi nak buka lubang baru supaya kita dapat tunjuk pada rakyat, pada saya itu artificial, itu bersifat sementara. Sebab kita nak mengetah negeri ini panjang, bukan nak mengetah. Aim kita 2018 tu kita tak nak mengetah sepenggal. Kalau kita nak gamble, nak mengetah sepenggal saja, sepenggal tetap mengata ni, kita kata baik kita buat hutang, kita buat pembangunan setiap bandar baru setiap ni, rakyat akan tengok, habis pilihan raya tu maka kita menanggung 600 juta punya. Nak kau gitu. Tapi oleh kerana kita berfikir tentang nak menjadi kerajaan lama, bukan sepenggal je, maka kita lebih cermat. Dan insya-Allah rakyat, kita cuba memberi kefahaman kepada rakyat. Itu yang penting. Ya, tidak ada dua keadaan yang sama lah. Mungkin mereka berhasrat, yang itu yang kita faham, nak guna keadaan yang sama untuk menekan kerajaan negeri. Tapi kita kena faham suasana 99-2004, kedudukan kerajaan pusat sangat kuat. Mereka mempunyai lebih 2/3 majority from a single coalition, Barisan Nasional. 2/3 single coalition pada tahun 99-2004. Apa yang ada sekarang ni, suatu koalisi yang sangat rapuh di peringkat pusat. So, percubaan mereka nak menekan negeri-negeri sebagaimana mereka pernah buat dahulu akan memakan diri. Bagaimana makan diri itu, only time will tell lah dalam waktu yang terdekat ni. Jadi mereka tak boleh nak segelojoh dahulu untuk memberi tekanan kepada kerajaan negeri. Kita sehingga kini kita dapat 510 juta. Kita ada lebih kurang 1 bilion lagi lah yang belum dihantar. So yang kita jangka mungkin lebih sedikit. 1 bilion. 1 bilion tu kita masih lagi berunding dengan kerajaan pusat. Kita akan teruskan perundingan. So kita teruskan berunding, dan saya sebut dalam sidang DUN, berunding, dan ialah jangan anggap kita hanya akan duduk diam. Salah satu sebab kenapa saya dibawa ke parlimen ni adalah kerana bila tekanan yang diberikan sebegini rupa, kita kena step up usaha. Jadi pada saya, sebagaimana yang orang lihat dalam pilihan raya yang lalu, kenapa MB Kedah Razwi Sanusi begitu nak berperang sangat, pada saya kerana mereka yang create Sanusi. Mereka serang sampai begitu, apa option yang dia ada? Dia kena lawan balik. Sama juga dengan negeri-negeri kalau yang dibuli dan sebagainya ni, apa option negeri-negeri yang ada? Nak duduk diam, nak tengok. Kita belum start semaya ajak lagi. Dan saya rasa saya ditekan oleh ramai kalangan kepimpinan di negeri. Dia orang tak bagi juga, kita semaya ajak lah. Saya kata tahan dulu, nanti dulu. Biar saya hantar mesej yang sama ini kepada orang Putrajaya. Saya dah beritahu orang Putrajaya, saya yang menahan mereka untuk hold on dulu. Saya usaha untuk bincang. Tapi saya dah beritahu Putrajaya pun, berapa lama saya boleh bertahan nak tahan dia orang ni daripada nak buat semaya ajak. Sampai satu masa saya dah beritahu dia orang, sampai satu masa saya tak boleh tahan, saya akan membiarkan perkara itu berlaku je. So whether you want to do it now or you want to wait, or you want to continue to suppress us, up to you. Jadi kita tengok lah. Dia manusia ni macam spring, lagi kena tekan, dia akan cari jalan lah untuk nak kau tinggi melompat dia. So sebab tu dulu kita ajak bincang, runding elok-elok supaya kita semua win-win.
Tapi bila dibuli, ditekan, what option do we have? Apa pilihan yang kita ada? Sedangkan life goes on di negeri. Kalau saya jawab soalan ini secara jujur, saya rasa bergaduh besar dengan kepimpinan negara. Tapi ini bukan satu rahsia lah sebenarnya. Apa yang boleh diuruskan oleh pihak kerajaan pusat memang sangat unik, dan saya sebut dalam sidang DUN. Kadang-kadang perundingan kita ini mengelirukan. Kita rasa macam back and forth, pergi balik bincang. Lepas tu kadang-kadang tak tahu ke mana nak pergi. Tapi saya percaya Allah Ta'ala Maha Adil. Orang yang dizalimi, ditekan, diugut, dibuli, ini secara umum lepas satu masa, it's a payback time. Jadi jangan nafikan hak apabila ada orang bagi kita ajak untuk boleh kita sit down, kita bincang elok-elok. Bincang elok-elok, kita selesai cara elok-elok. Semua selesai perbincangan, semua happy. Bila kata nak bincang, apa option yang kita ada? Be a man. Kita tetap akan terus berusaha secara normal, dan bila sampai waktu dan ketikanya, saya pun tak boleh nak tahan.